Masa yang mereka catatkan ini hanya 1 saat saja mengatasi pencabar terdekat Greg Carr dan Alan O yang menggunakan kereta Patton Saga pacuan 4 roda nombor 2. Kedua pemandu berpengalaman dari Australia ini mencatat kelajuan purata 45 km sejam. Catatannya ialah 4 minit 20 saat, iaitu 1 saat saja mengatasi Ross Junkerton. Peningkatan juga ditunjukkan oleh T. Endo dan Tolly Chalice. Kedua-duanya memandu kereta yang sama. Ko dan Y.S. Kong mencatat masa yang sama, 3 minit 55 saat. Dan ini pula adalah perlumbaan di SS yang keempat. Kesungguhan setiap pemandu terbukti dengan ketabahan dan keberanian mereka. Perlumbaan rally turut mempamerkan mekanik setiap pasukan. Beginilah suasana di sesebuah kawasan lapang di luar SS5 sebelum mereka meneruskan perlumbaan di estet Bukit Darah Subang. Greg Carr yang menggunakan kereta Proton pacuan 4 roda berkuasa turbo mengharapkan bantuan para mekaniknya untuk memperbaiki masalah overheating. Agak sulit bagi Greg Carr untuk mengejar Ross Junkerton kerana setakat ini menduduki tempat keempat, iaitu di belakang Eric Ko dan juga T. Endo. Yeah, we'll check it. I want some 100 on that grill. Eric Ko. Di SS ke-7, Karamjit dikenakan masa penalti 2 minit kerana terlewat dan kedudukan 3 tempat pertama masih belum berubah. SS ke-8 pula, Tolly Chalice meninggalkan gelanggang kerana kereta mengalami cross. Mereka juga telah berjaya melepasi 8 peringkat yang pertama dengan menduduki tempat ketiga secara keseluruhan. Walaupun di SS yang ke-8, beliau telah berjaya mencatatkan masa terpantas. We've got one problem with the engine, which it's causing us a bit of a drama. It's pumping all its water out, so we, especially the longer stages, we've had to go quite slowly. The shorter stage is not so bad, but the temperature's climbing steadily, and eventually it gets up to a point where you've just got to back off. And we just got our fingers crossed that we're not going to do any damage to the engine. Well, we're starting today in 3rd place, and we're hoping if the car holds together that we could pick up the 2nd place. It's obviously there's no chance we can get 1st place unless Ross has a problem. If we end up 2nd, I think that's about as good as we can go. But it's a long way off. The day's hot and our car's running very hot. And if it makes it, well, who knows? Kelajuan 80 km sejam. Greg mencatat 10 minit 41 saat. Sementara Junkerton pula 10 minit 53 saat. Ketika ini masih lagi dengan dua musuh tradisinya, Greg Carr. Di SS ke-10 di estet Perang Besar, Greg Carr mencatat masa terpantas lagi pada kelajuan 70 km sejam.
Eric Koh dan T. Endo bersaing pula untuk mendudukan tempat ketiga dan tempat keempat. Dan di peringkat ini tinggal 22 buah kereta sahaja selepas Said kejayaannya. Greg Carr berpuas hati di tempat kedua, tetapi sekali lagi mencatat masa terpantas 4 minit 20 saat pada kelajuan 75 km sejam. Di peringkat Because you promised me this morning that you are trying to catch up to be the number 2 and you did it. Now, how do you feel about that, firstly? Well, obviously we're pretty pleased. We're more pleased at the fact that the car got to the finish, because we had this problem last night with the water pumping out of the radiator, and we really didn't know whether the car would last today in the heat of the day. But it's hung together, and we're here. So. You've got no problems since this morning? No, the engine's running fine, but it's still pumping the water out, and we're not sure why. So there's obviously a problem with the engine. But the stages were shorter today, and it's not that hot, so we're a bit lucky. Now, what about the special stages today? Is it as tough or tougher or less tough than the one yesterday? No, they probably weren't as tough because they were shorter. The longer stages generally tend to be tougher because you need to concentrate for a longer period. But you know, we had a plan, as we said, you know, and we worked to it, and we tried to get to second place. We knew there was no way we could catch Ross unless he had a problem, so we just went as fast as we could to get that second spot, and then once we got there, we're pretty happy. And what is the time difference between you all and Ross Nagaton? Well, we are still waiting for the results, but In your we estimate about four minutes. The 3.5 minutes we lost on the long stage because of the overheating, and another half a minute in one other stage where we met some cows on the road. Well, as you're probably aware, the rallying of the Proton in this country is a constant development exercise, and every rally we're trying something new and trying to improve the car, which, you know, so far I think we've been doing. We're getting closer and closer to the VR4s. We've got a few things we're going to try for next time, and you know, so next round I hope the car will be faster. Obviously I hope its cooling problem is fixed up, and I think, you know, we should really give Ross a real run for his money. Toyota Celica GT4. Sudah tentulah dengan penyertaan David Llewellyn dan juga Steve Turvey ini merupakan sesuatu daya penarik kepada perlumbaan kali ini, kerana masing-masing ingin mengetahui sejauh manakah kecekapan David Llewellyn memandu dan juga bertanding di negara kita. Lain-lain peserta yang turut bertanding dalam pusingan yang kedua kali ini ialah pasangan yang tidak asing lagi, yang juga merupakan juara Rally Malaysia pada tahun lalu dan juga juara pusingan yang pertama, itu David Llewellyn dan juga Steve Turvey yang memandu kereta jenis Toyota Celica GT4, walaupun menggunakan kereta jenis dan juga Fred Gosentas telah memulakan perlumbaan di SSC yang pertama. Bagaimanapun, pasangan ini hanya mampu Henry Yap dan juga Ron Teo yang telah berjaya mencatatkan masa kedua terpantas di SSC yang pertama, 1 minit 37 saat. Ketinggalan 17 saat di yang kedua, ketinggalan 0.02 saat di belakang Ross Nagaton, menunjukkan betapa dekat sama, iaitu 4 minit 18 saat. Yang ketiga, 1 saat di belakang Greg Carr dan 4 saat di belakang Llewellyn. Ross Nagaton mencatat masa 3 minit 37 saat. Yang telah berjaya menduduki tempat pertama di SS keempat dengan kelebihan 3 saat saja mengatasi Greg Carr. Dunkerton mencatat masa 12.27 saat, 10 saat mengatasi David Llewellyn, sementara Greg Carr menduduki tempat yang tidaklah begitu baik, iaitu 9 minit. Ketinggalan begitu jauh sekali di belakang Ross Nagaton. Henry Yap dan juga Ron Teo juga masih lagi meneruskan perjuangan di SS yang ke-7 ini. 9 saat. Dan malang sekali lagi menimpa Greg Carr dan Alan O
Sebenarnya masalah kereta yang mereka hadapi sejak pusingan yang pertama lagi tidak satu lagi pasangan buat kali yang pertama, dan saya jangka sekiranya David Llewellyn dan Steve Turvey berada lebih lama lagi di sini, sudah tentulah beliau dapat memberikan persaingan yang lebih sengit lagi kepada Ross Dunkerton dan lain-lain pelumba. Namun Gan Chi Hong menolak peserta lain dalam perlumbaan tersebut. Henry Yap dan Ron Teo yang hampir-hampir saja terbabas, tetapi setakat ini dapat meneruskan perlumbaan. Malah di SS ke-15 ini, kawasan yang lapang, iaitu di Transylvania, sejauh 2.43 km. Perlumbaan di SS yang pertama ini telah dilangsungkan kira-kira pada pukul 4.05 petang. Pelumba di atas sebuah kawasan yang lapang sudah tentulah memberikan peluang kepada peserta-peserta ini untuk memecut habis-habisan berbanding sekiranya mereka sudah masuk ke dalam kawasan di estate. Ialah pusingan yang pertama, tetapi telah menduduki tempat yang ketujuh dalam pusingan yang kedua tempoh hari, dilangsungkan di Kuantan, Pahang, Darul. Henry Yap dan Ron Teo memandu kereta jenis Proton Saga Turbo 4-wheel drive. Pasangan ini juga tidak menyertai perlumbaan pusingan yang pertama yang telah dilangsungkan pada 4 dan 5 hari bulan Julai yang lalu. SS yang kedua yang telah dilangsungkan di sebuah kawasan dinamakan sebagai Swamp Thing. Jarak ini, iaitu 11 km, adalah merupakan salah satu jarak terpanjang dalam pusingan yang ketiga ini. Jarak terpanjang ialah sejauh 19.92 km di kawasan kapal terbang. Purata kelajuan yang dapat dilakukan oleh peserta-peserta di SS yang ketiga sejauh 11 km ini. Sementara ini pula ialah perlumbaan di SS yang keempat yang telah dilangsungkan di kawasan. Simple question. What happened? Simple answer, the clutch broke. Well, actually, a better answer is we don't really know, but it looks like the clutch broke. Maybe the input shaft to the gearbox or something that stopped all drive to the wheels, basically. And which SS was that? SS4. Yang juga menggunakan kereta yang sama. Di SS yang keempat, Ross Dunkerton menduduki tempat yang pertama, diikuti oleh di Endo. Sementara di SS yang kelima, kedua pemandu ini juga yang memonopoli. SS11 pada sebelah pagi 5 hari bulan Julai di kawasan Jangging sejauh 18.5 km. Begitu banyak sekali laluan. Terlebih dahulu pencabar Dunkerton Rod Millen dari New Zealand dengan kereta minit.
Dan ini juga merupakan salah satu pencabar kepada juara bertahan iaitu pasangan Greg Carr dan Alan O yang memandu kereta. Perhatikan bagaimana ribuan penonton yang telah berjaya menyaksikan kehebatan pemandu-pemandu dalam perlombaan kali ini. Pasangan utama negara kita, Henry Yap dan Ron Teo, yang memandu kereta special stage iaitu SS ke-9 sehingga SS ke-24, peringkat yang kedua, yang diadakan di sekitar Sepang, Port Dickson hingga kawasan di Air Keroh di Melaka. Sementara 7 SS yang terakhir diadakan di sekitar kawasan Kelang dan Subang. Malang sekali lagi menimpa kepada Greg Carr dan Alan O, di mana kereta mereka terbabas, tetapi berjaya meneruskan perlombaan ini dengan bantuan yang diberikan oleh penonton-penonton serta kru kami yang berada membuat liputan ketika ini. Yang terus ikut serta dalam perlombaan peringkat seterusnya. 21 buah kereta yang tinggal di SS yang ke-9. SS yang pertama di peringkat yang kedua ini. Kereta yang dipandu oleh Henry Yap bersama-sama dengan jurumundinya terpaksa mengaku kalah pada permukaan jalan. Walaupun pada peringkat pertama beliau telah menduduki tempat keempat keseluruhan, secara mendadak keretanya kehilangan kuasa pecotan dan ini menyebabkan beliau menduduki tempat yang ke-20. Well, our position at the moment is we're thinking it's about 10th outright. Yang kelima, yang juga merupakan pusingan terakhir bagi tahun 19 yang telah dilakukan kira-kira pada pukul 4 petang. Orang kaya Bendahara Seri Maharaja Tun Said Zarudin yang juga bekas yang di-Pertua Negeri Melaka telah diberi penghormatan melepaskan pelumba-pelumba meneruskan perjalanan mereka menuju ke SS yang pertama sehinggalah SS terakhir iaitu SS ke-13. Yang pertama dilepaskan ialah Greg Carr dan Alan O memandu kereta jenis Proton Saga 4-wheel drive mewakili pasukan Perth. Pelumba kedua yang dilepaskan ialah Henry Yap dan Ron Teo. Kelab Sukan Motor Malaysia sekali lagi mengadakan perlumbaan SS pertama di kawasan terbuka. Keadaan ini juga telah dilakukan oleh pihak penganjur ketika mereka menganjurkan pusingan peringkat antarabangsa Rally of Malaysia dahulu dengan tujuan untuk menarik minat orang ramai terhadap sukan lumba rally. Situasi ini juga berlaku dalam perlumbaan peringkat antarabangsa. Berlumba dalam keadaan terbuka ini telah memberi peluang kepada kesemua peserta untuk mencatat masa terpantas sebelum membelah estet-estet di negeri Perak dan Ridwan iaitu di sebelah malam. SS pertama jaraknya ialah kira-kira 0.81 km. Keadaan permukaan jalan yang kering tidak mendatangkan masalah kepada setiap peserta dan ternyata mereka begitu mengembari perlombaan di atas jalan raya ini yang dianggap lain daripada biasa. Dari tinjauan yang dibuat, ramai yang mengatakan bahawa perlumbaan pasti lebih sengit sekiranya Raja Estate iaitu Ross Dunkerton dengan memandu kereta. Peringkat kedua telah diadakan di sebuah kawasan terbuka di
Pasir Putih. Ianya ialah sejauh 1.60 km. Dilangsungkan kira-kira pada pukul 5.30 petang. Casualty pertama dalam perlumbaan pusingan yang kelima inilah Sukhvinder Pal Singh dan Douglas Pickering yang memandu kereta jenis Proton Saga yang tidak dapat meneruskan perlumbaan di pertengahan SS yang kedua ini. Dalam perlumbaan ini, sekali lagi Greg Carr menunjukkan kemampuannya mencatat masa terpantas iaitu 1 minit 24 saat mengatasi Henry Yap dengan kelebihan 4 saat di hadapan. Dalam kereta yang dipandu oleh Henry Yap juga jenis mungkin saudara telah mendapat sedikit tips mengenai cara memandu kereta rally yang dapat kita saksikan bersama seperti tadi. Kereta yang telah dipandu oleh Greg Carr bersama-sama dengan jurubudinya iaitu Alan O. Kereta jenis Proton Saga pacuan 4 roda. Ini merupakan pemandangan di SS yang ketiga bertempat di Estate Pinji sejauh 9.14 km. Dilangsungkan kira-kira pada pukul 6. Dua peringkat secara berasingan dilangsungkan di sini iaitu untuk SS4 dan SS8 di Estate Quinta Kelas sejauh 14.68 km. SS4 dan SS8 ini terletak di dalam daerah Batu Gajah. Ini merupakan satu kawasan perlumbaan terbuka tetapi keadaan jalan yang penuh. Kira-kira pada pukul 8 malam, beginilah keadaan di SS yang kelima dan juga SS yang keenam yang telah dilangsungkan di Estate Kampa. SS 5 ialah sejauh 3.71 km, sementara SS yang keenam ialah 5.40 km. SS yang kelima sebelum ini, Greg Carr telah berjaya mencatat satu lagi masa terpantas iaitu yang kelima berturut-turut. Pagi 18 hari bulan Oktober 1992 di sebuah komplek membeli belah terkemuka di Subang Jaya telah dilangsungkan upacara penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang dalam pusingan kelima kali ini yang juga merupakan pusingan terakhir. Tanpa Raja Estate Malaysia 1992 Roshan Ketan termakbullah impian mereka untuk muncul sebagai juara berpasangan dengan Alan Hall. Tolly Charles dan Fred Gosentas menduduki tempat yang kedua secara keseluruhan dan Henry Yap Rontio menduduki tempat yang ketiga.